أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan kita dalam bulan Ramadan ni berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Seperti biasa, dalam program My Hadis Time kita, saya akan mulakan dengan bacaan hadis-hadis sekitar tentang perkara yang berlaku dalam hari ini. Pada hari ini saya akan ungkapkan sedikit mengenai satu hadis tentang kelebihan memberi orang buka puasa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kata baginda, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri. Siapa yang memberikan orang makan ketika berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa itu tadi. Jadi bersama dengan saya pada hari ini seperti biasa Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz Husaini? Sihat, alhamdulillah doktor. Ustaz Husaini nak belanja saya ke nanti buka puasa? InsyaAllah lepas ni kita boleh makan. Okey. Maknanya Ustaz Husaini terus mempraktikkan hadis yang didengar pada hari ini. Baik. Sekiranya tuan-tuan puan-puan ingat lagi, pada perbincangan semalam kita telah membincangkan tentang wasiat Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya supaya berpegang teguh dengan agama Islam. Maka pada hari ini perbincangan akan melalui dalam topik yang sekitar tentang dia, iaitu dalam halaman yang seterusnya kita akan membincangkan juga mengenai tentang agama Ibrahim, iaitu agama Islam ni sendiri ataupun agama Hanif. Maka sebelum kita bacakan hadis mengenai perkara ini, mari kita dengar dahulu bacaan yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Husaini. Kita dipersilakan Ustaz. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana puasa anda hari ini? InsyaAllah saya doakan supaya semua kekal bersemangat. Hari ini kita tengok Suratul Baqarah bermula daripada ayat yang ke-135 dan 136. Banyakkan membaca Al-Quran. InsyaAllah bulan Ramadan kita akan jadi lebih semangat insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dah diperdengarkan tadi bacaan yang dibacakan oleh Ustaz Husaini bermula daripada ayat 135. Kalau tuan-tuan puan-puan di rumah perhatikan, yang mana dalam ayat yang ke-135 ada menceritakan tentang agama Ibrahim, iaitu disebut qul bal millata Ibrahim, iaitu agama Ibrahim ini adalah agama Hanif.
Jadi, mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan apakah yang dimaksudkan dengan agama Hanif di dalam hadis Nabi SAW. Hadis seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. An Aisyah qalat, qala Rasulullah SAW yawma idzin lita'lama yahud anna fi dinina fushatan inni ursiltu bi hanifiyatin samha. Maksudnya, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, supaya orang Yahudi itu tahu bahawa agama kita ini ada keluasannya, aku diutuskan dengan agama Hanif yang penuh toleransi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Perhatikan di sini tuan-tuan, di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang salah satu ciri agama Islam, iaitu dipanggil sebagai bi hanifiyati samha, iaitu agama Hanif yang mempunyai keluasan, yang mempunyai toleransi. Kalau sebelum ini tuan-tuan ingat, dalam halaman yang sebelumnya kita menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya berpegang dengan agama Islam ni tadi, maka dalam halaman yang seterusnya Allah Ta'ala menceritakan tentang agama Nabi Ibrahim ini adalah agama Hanif yang mempunyai keluasan dan kelapangan. Kalau mengenai keluasan dan kelapangan ni, saya nak tanya sikit, kalau ada masa sikit seketika ni, Ustaz Usai ni pernah dengar tak mengenai tentang agama yang dikatakan ada toleransi ini? Terima kasih Doktor atas soalan itu. Soalan itu, Masya-Allah, agama yang mengamalkan toleransi itu tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam, ya, yang kita anut ni, ya. Bagaimana kalau kita cakap toleransi itu adalah bersama-sama kita melihat apa yang baik di dalamnya, dan kita tolerate antara satu sama lain. Masya-Allah, begitu tuntas sekali jawapannya diberikan oleh Ustaz Usaini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut nanti mengenai perbincangan tentang agama Islam ni, agama Hanif yang samhah, yang ada toleransi, kita bertemu lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi kita telah diperdengarkan bacaan hadis daripada Dr. Sanusi sebentar tadi berkenaan dengan agama Hanif yang dianuti oleh Nabi Ibrahim, dan kali ini kita akan pergi kepada topik perbincangan hadis. Tapi sebelum itu, kita nak tahu, nak kenal siapakah perawi hadis yang telah dibacakan hadis oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, ya. Perawi tersebut adalah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar, merupakan seorang seorang yang memeluk agama Islam ketika mana di awal kecilnya. Dan Doktor, Siti Aisyah juga merupakan antara perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis, sebab banyak sebahagian hidupnya itu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, tepat sekali apa yang diungkapkan oleh Ustaz Usaini tadi. Tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, mari sama-sama kita perhatikan siapakah tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu beliau adalah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar telah memeluk Islam sejak kecil lagi. Kemudian beliau, Jibril pernah menyampaikan salam kepada beliau. Yang ni satu kelebihan yang luar biasa yang akan saya ceritakan nanti. Kemudian hampir 200 sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis daripada beliau, kerana beliau adalah sahabat ataupun isteri baginda Nabi SAW yang duduk dengan baginda Nabi. Sudah pasti banyak kisah-kisah, hadis-hadis yang diketahui direct daripada Rasulullah SAW. Mengenai poin yang nombor 2 tadi, iaitu Jibril menyampaikan salam kepada dia, perkara ni diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang namanya Masruq, yang mana ketika mana Rasulullah sedang dalam satu ketika, tiba-tiba Ustaz Usaini, tiba-tiba Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man tunajjihi?" Tadi Rasulullah Aisyah kata, "Wahai Rasulullah, aku nampak tadi kau macam berbisik ataupun bercakap dengan seseorang." Lalu Rasulullah kata kepada Aisyah, "Hal ra'aiti? Kau nampak aku cakap dengan siapa?" Lalu Aisyah kata, "Aku nampak." Lalu Rasulullah kata, "Biman syabbah tahu?" Maknanya macam mana kau boleh ungkapkan tentang dia, ataupun dia syibih, dia siapa dia menyerupai? Iya, pandai dia macam mana dia merupainya. Bahasa saya kena terjemah betul lah ni. Dengan siapa dia menyerupainya? Rupanya Aisyah kata dia menyerupai seorang sahabat yang nama dia Dihyah Al-Kalbi.
Maknanya ni Aisyah pernah nampak kelibat Jibril seakan-akan rupa seorang sahabat yang namanya Dihya. Lalu bila mana Rasulullah selepas daripada itu, Jibril pun Rasulullah pun berjumpa dengan Aisyah dan Rasulullah pun kata kepada Aisyah, hadza Jibril yukhbiruka ataupun yusallim alaikas salam. Ini dah dia Jibril, dia menyampaikan salam ke atas engkau. Kalau yang sebelum ni yang saya biasa dengar sebenarnya Khadijah yang Jibril pernah bacakan salam ke atas dia. Tetapi hari ini kita belajar satu lagi hadis yang menarik, iaitu Sayyidatina Aisyah sendiri pernah terlihat kelibat Jibril dan juga dia pernah disampaikan salam daripada Jibril yang menyampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk kepada perbincangan ataupun huraian mengenai hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang mengenai tentang apa yang Rasulullah anggap ataupun huraikan Islam ni sebagai Hanifiyatis Samha, iaitu agama Islam ni adalah sama kesinambungan daripada agama Ibrahim yang Hanif. Rasulullah kata agama Islam adalah Hanifiyatis Samha, iaitu agama Hanif yang mempunyai kelapangan ataupun toleransi. Mengenai tentang perkataan Hanif, Al-Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa perkataan Hanif ni adalah maksudnya istiqamah, maknanya agama yang konsisten dengan pegangan dia terhadap tauhid, Ustaz ini ya. Kemudian juga Al-Imam Qurtubi menyatakan agama Hanif ni maksud dia ada kecenderungan ke arah untuk tak nak pergi kepada syirik dan berpegang teguh kepada agama ataupun tauhid tu tadi. Dan yang menariknya hujung hadis tu Rasul menceritakan tentang samha, toleransi. Toleransi ni saya ceritakan ada satu kisah yang menarik juga Ustaz Husaini mengenai Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah juga pernah tanya pada Rasulullah, dia kata hal ata alaika yaumun asyadda min yaumil Uhud. Sayyidatina Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah, pernah tak engkau wahai Rasulullah datangkan pada engkau ada satu hari yang lebih teruk ataupun dahsyat daripada hari Uhud? Kerana hari dalam perang Uhud orang Islam boleh dikatakan kalah sehingga Rasulullah sendiri cedera. Lalu Rasulullah jawab kepada Sayyidatina Aisyah, dia kata ada satu hari yang lebih dahsyat daripada perang Uhud. Dia kata laqad laqitu qaumaka, aku pernah berhadapan dengan kaum kau, macam-macam kaum kau kenakan aku, kaum Quraisy kenakan aku, tapi aku boleh bersabar. Tetapi satu perkara yang sukar ataupun yang sangat dahsyat yang dialami oleh Rasulullah adalah ketika mana Rasulullah berdakwah ke Taif. Yang ni kalau Ustaz ini pernah dengar, maknanya orang Taif baling batu, betul ya? Kemudian diejek Rasulullah. Maknanya ujian Rasulullah ni beratnya bukan kepada perang tu tadi ataupun fizikal tu tadi dia boleh tahan lagi, tetapi keberatan ataupun kesukaran tu adalah pada dakwah nak menyebarkan Islam tu tadi. Rasulullah kata inilah hari yang paling berat yang Rasulullah rasa stres, tetapi Rasulullah sangat bersabar walaupun dibaling batu, diejek tadi Ustaz Husaini Rasulullah tak pernah mendoakan kebinasaan terhadap mereka. Maknanya gambaran toleransi Rasulullah ni sangat tinggi sehingga kan walaupun dibaling batu, diludah, diejek dan sebagainya, Rasulullah masih lagi bersabar. Toleransi yang sangat tinggi dalam ruang dakwah. Kalau tuan-tuan perhatikan juga dalam sebuah hadis juga Ustaz Husaini diriwayatkan oleh Saidina Abdullah bin Umar, Rasulullah ni pernah dalam satu perangan dia tengok ada wanita terbunuh. Lalu dia kata kepada para sahabat, kenapa wanita ini terbunuh? Kerana dia kata kita dalam perang walaupun memerangi musuh, wanita dan kanak-kanak tak boleh bunuh. Maknanya tinggi toleransi Rasulullah tu dan Islam tu dalam Rasulullah menaikkan martabat wanita tu sendiri. Betul tu tadi. Betul. Baik. Kita akan sambung lagi perbincangan mengenai agama Hanifiyatis Samha ataupun dengan agama yang toleransi ini selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kalau tuan-tuan, puan-puan di rumah ingat lagi hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah menyebutkan lita'lama Yahud. Mudah-mudahan orang Yahudi ni tahu yang agama kita ni adalah agama yang penuh toleransi, penuh kelapangan. Kalau tuan-tuan ingat dalam episod yang sebelum ni saya ada ceritakan bagaimana waktu Rasulullah datang Madinah, sebenarnya Rasulullah sangat menyantuni orang Yahudi. Kita solat dengan solat yang satu kiblat, kemudian Rasulullah berpuasa pada hari Ashura, kemudian Rasulullah pernah menziarahi orang Yahudi yang sakit dan sebagainya, tetapi mereka menganggap Islam ni sebagai saingan mereka dengan hasad dan dengki mereka. Dan sehingga pada hari ini ada juga isu-isu semasa, kalau tuan-tuan perhatikan, Islam ni digambarkan oleh Barat sebagai agama yang teroris ataupun agama yang keganasan, sedangkan kalau kita perhatikan bagaimana lapang toleransinya Rasulullah. Dalam perkara ni apa pandangan Ustaz Husaini? Baik,
Kalau kita melihat dari segi agama Islam itu sendiri yang dianggap agama teroris oleh Barat itu sendiri, sebenarnya itu adalah ideologi yang kata merosakkan pemikiran di belah sana sehingga menganggap Islam itu agama teroris. Sedangkan zaman Nabi SAW ketika mana adanya perdebatan, adanya berselisih faham, sebab itulah dianjurkan musyawarah. Masya-Allah. Di antara Nabi dengan para sahabat bagi membincangkan ataupun bagi mencari titik persamaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini yang boleh kita tengok ya doktor ya. Yeah. Bila mana dalam agama Islam itu ada toleransinya bukan sahaja dari segi agama Islam ataupun isi-isinya, tetapi bila mana dalam kehidupan seharian kita sendiri pun ada juga toleransi. Contoh bawa kereta. Doktor kan? Bawa kereta, bau hijau, kawan tu tak jalan depan sikit dah kena hon. Dah kena hon. Macam tak ada toleransi Macam kat tak situ, ada toleransi je kan. Ini satu kesimpulan yang menarik juga yang dikongsikan oleh Ustaz Husaini. Toleransi bukan sekadar antara agama tetapi sesama kita. Betul. Atas jalan raya macam nak berperang. Atas jalan macam tak boleh nak kalah. Maybe sampai orang panggil king boleh. Wah, muka sensitif sebut tu nanti. Okey, baik. Mengenai tentang toleransi ini juga dalam sebuah hadis Rasulullah menunjukkan toleransi yang tinggi bersama dengan muslim ataupun non-muslim. Bahkan Rasulullah pernah memberi amaran kepada orang Islam. Dia kata jangan kacau orang non-muslim. Bahkan Rasulullah kata man qatala kafiran ataupun man qatala muahidan lam yarih rihal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada orang Islam, para sahabat, siapa yang membunuh orang yang mempunyai perjanjian dengan aku, non-muslim yang ataupun orang bukan Islam yang mempunyai perjanjian dengan aku, maka dia tidak akan dapat bau-bauan syurga. Masya-Allah. Sedangkan bauan syurga ni boleh didapati dengan ribuan perjalanan jauhnya tuan-tuan. Maknanya menggambarkan bagaimana Rasulullah menjaga hak-hak sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Luas dan lapangnya agama Islam ni. Sebab itulah Al-Quran dah menyediakan platform yang terbaik bila mana agama Islam itu sendiri menjadikan agama yang bertoleransi. Betul. Betul. Ya, kalau kita tengok dalam Al-Quran dan hadis sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Quran sebagai kita punya cara hidup. Ikut, tak ikut habis. Okey, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Mari sama-sama tuan-tuan, puan-puan, kita bacakan pengajaran ataupun resolusi yang kita pelajari daripada hadis yang kita bacakan hari ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Islam sebagai agama hanif, iaitu agama yang telus dalam mentauhidkan Allah Taala. Itu resolusi yang pertama. Yang kedua, kita mestilah menjauhi penyelewengan akidah yang berlaku seperti yang berlaku kepada umat yang terdahulu. Macam mana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ni, kita kena elakkan dan kita berpegang teguh kepada agama Islam. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa menjadi pendakwah yang menyampaikan Islam. Yang ni adalah kita ambil daripada pengajaran tentang kisah Sayyidatina Aisyah tu tadi. Dan dakwah ni tak semestinya kena cakap tuan-tuan, dengan perbuatan pun adalah salah satu mesej dakwah juga. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyeru pada tuan-tuan, mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana melalui tabung ini kita akan mengumpulkan dana bagi program pendidikan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dan daripada pengajian kita mengenai hadis ni tadi, kita dah dapati bahawa Islam ini adalah agama yang rahmah, yang toleransi, yang mempunyai kekuatannya yang sendiri. Bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, saya mempersilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Mudah-mudahan pengajian kita sentiasa dirahmati Allah. Baik, terima kasih doktor. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan hati yang kental, hati yang kuat untuk kita sama-sama menaikkan syiar agama Islam, mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ini ya Allah untuk menaikkan agama Islam-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ini ya Allah dalam benda ataupun perkara yang baik ya Allah. Amin. Satukanlah hati kami ini ya Allah untuk mencegah kemungkaran dan kejahatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang mempertahankan agama-Mu daripada dihina dan dicaci oleh pihak yang lain ya Allah. Kuatkanlah semangat kami ya Allah
kami hamba-Mu yang lemah memohon pertolongan daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.